Assalamualaikum. Nama saya Nur Azra Farisha binti Zaidin. Nombor kad matrik 03 DE 18F2012 dari kelas E5A. Hari ini saya akan mempresentkan tajuk projek saya iaitu Voice Dispenser using Google Assistant. Okey, first saya akan terus kepada pengenalan dululah. Okey. Pengenalan kita akan tengok dekat Google Assistant. So, apa ni Google Assistant? Google Assistant ni dia adalah Google Artificial Intelligence Power Voice Assistant which grew out of Google now. It is available on Android device, Apple device and Google Home. It can use Google Assistant to trigger apps and device, ask all kind of questions, make plans and carry out a variety of useful tasks, not to mention playing games. It also support for 30 language. So, Google Assistant ni apa? So, Google Assistant ni dia adalah macam mudah untuk yang kita boleh, apa-apa yang kita dapat, dia macam Siri lah macam iPhone. Kalau yang untuk yang ni dia sama juga. Dia just bagi voice, so dia akan buat terus. So, maksudnya macam contoh tolong baca mesej, so kita voice, terus dia akan baca mesej. Macam tu lah. Hampir seperti itu. So, Google Assistant ni dia sama juga, dia boleh sambung dengan Google Home. Google Home ni maksudnya dia boleh link dengan benda-benda yang ada kait dengan komponen macam automatication lah. Macam mana saya cakap. Dia yang kemas rumah yang ada alat baru tu, macam Huawei yang macam lap sendiri tu, macam tu lah, seperti tu. Okay, next slide, objektif. So, objektif ni ada bagi pada 3. So, using an airtight closed container. Second one is remove automatically using Google Assistant. 3, can do 2 jobs in one time, include give instruction. So, first, objektif ni kita kena pastikan nak cari yang bekas yang kedap udara lah untuk problem statement. So, yang kedua ni, voice automatically ni maksudnya dia senang. Terus bagi arahan, terus dia terus macam mana? Lepas tu akan terus sendirilah. So, 3, can do 2 jobs in one time. So, masa yang sama, contoh kita nak buat apa, macam kita bawa kereta, so kita nak pulang balik daripada rumah, so kita tak sempat kan ke apa ke, so terus je kita cakap, terus bagi maklumat, dia akan buatlah dia punya instruction tu. Okay, second, scope of the object. Scope object ni 3 juga. Capable of storing various type of rice and weighing up to 10 kg. Just need to keyword voice beside doing manually. Able to cut time of working component to manually and can set measure in storage of amount of rice. So dekat sini bekas ni dia akan ada, boleh muat lah untuk 10 kg beras. Dia macam standard lah dekat Malaysia punya, kita punya beras maybe 10 kilo kan. So yang ni just kita nak pastikan yang dia hanya keyword je, apa-apa kita nak keyword dekat phone terus boleh buat. Nombor 3 ni, able to cut time of working component manually ni. So macam kalau kita selalu yang standard lah orang buat untuk yang buka beras ni, kita beras letak dekat tepi dapur ke apa ke, kadang letak dalam plastik je kan, simple kan. So kadang-kadang ada tikus masuk ke apa, so yang ni dia ada kedap udara, so simple. Lepas tu just key in masuk ataupun ada terus push button. Okay, circuit diagram. Okay, circuit diagram ni saya guna 4 jenis ya. 4 jenis punya barang. First, saya guna servo motor lah dia untuk bergerak. So, yang second ni Node MCU. Node MCU ni dia utama lah dalam projek ni. So, yang 3 ni display lah sekali dengan LCD display. So, Node MCU ni boleh nampak lah saya guna kat mana, D1 dengan D2. So, D1 dengan D2 ni saya letak dekat SDA dengan SCN ni sebab nak trigger. So, VE ni sebab saya nak bagi input punya ni
Node MCU ni dia boleh dalam 7 sampai 10 power lah kita boleh bawa masuk. Maksudnya lebih daripada satunya dalam 3.3 volt. Tapi kalau Node MCU ni dia boleh lebih daripada 10 volt. Okey. Okey, wheel of wire dispenser. Okey, ni bentuk dia, wheel dispenser. So dekat sini kita boleh nampak lah dia punya bentuk push button. Ni untuk manual. So dekat sini dia ada 2 jendela. Satu manual, satu lagi boleh guna sebagai voice. So kalau voice, dia akan keluar lah dekat tepi ni kalau perasan. Yang ni saya letak kat breadboard dengan dia akan keluar dekat LCD display. And then dia punya bekas ni kita boleh nampak lah ada berapa tinggal lagi dia punya ni kan. So saya guna breadboard, dulu saya guna PCB tapi disebabkan Node MCU ni ada masalah technical. Dia ada kerosakan dekat chipboard dia, saya guna breadboard lah. So yang tu sahaja. So circuit operation. Circuit operation ni kita boleh tengok lah. Upload code dekat Node MCU. Color time, feed time will be displayed on the LCD. Initially it will show 00 in feed time as we didn't enter any feed time. Now say okay Google Voice to your Google Assistant. Google Assistant will recognize the face and respond with done voice. After that, it rotate the servo motor from its initial position 0 to 16. And after a delay, it return to its initial position. It can also turn voice as a specific time. For that, we have used 3 strings, morning, afternoon, and evening. These strings are assigned with different times. So when we say voice morning, it will take the time exact to morning string. As feeding time and with the enter time mesh, with current time, it rotates the servo motor for its initial position 0 to 300 degree, and after a delay, it return to initial position lah. So dekat sini, just kita buat masuk voice lah. Voice, kita just cakap, okay Google Voice. Dekat Google Assistant ni dia akan organize lah kita punya voice ni. Dia akan cakap, okay done voice. Akan terus, dia akan rotate dia punya servo motor tu. Daripada 0 darjah tu, akan terus 60 darjah untuk turun dia punya beras lah. So dekat sini, dia ada 3 string dia maksudnya. Apa kita masuk macam morning ke afternoon evening, so dia akan boleh detect lah kita nak waktu bila. Okay, ni block diagram. Okay, block diagram ni kita akan masuk Google Assistant lah yang first. Okay, and then dia akan hantar dia punya wifi dia dekat Node MCU SSP8266. So dia akan display dekat LCD dengan LCD 20 medium, and then dia akan terus dekat servo motor lah. And flowchart. Okay, kalau flowchart macam biasa juga, macam saya cakap tadi, voice line Google Assistant menghantar input. Kalau tidak, dia akan terus balik daripada Google tu. And then kalau dia boleh dia terus hantar kat Node MCU, dia hantar dekat servo motor, and then teruslah kalau dekat beras keluar ke dalam cawan. Okay, yang coding explanation. So saya akan terangkan coding dululah. Okay, untuk coding explanation ni, begin code by including other required library for this project. Arduino IDE has pre-installed library for servo motor and LCD module. Okay, dekat sini saya buat masuk guna Arduino lah untuk kita punya coding. So coding ni kita first guna ASP8266 Wi-Fi. So include dengan Adafruit. Adafruit ni dia macam maklumat juga dengan Google Assistant. So apa pun maklumat yang kita kena nak buat tu, kita kena trigger daripada Adafruit. Baru dah boleh dia hantar maklumat dekat Google Assistant. So servo ni of course daripada servo motor. So NTP client dengan Wi-Fi UDP ni, NTP ni ialah waktu. So kita boleh set masa. So saya ambil NTP client ni sebab dia overall lah yang semua selalu guna lah. So wire ni dia sekali dengan servo motor. So liquid ni allow untuk LCD. Okay, next. Yang ni define Wi-Fi SSD dengan define MQTT server ni. Okay, disebabkan actually ada dua lah, Google Assistant
Itu yang first utama. Tapi untuk kita nak trigger ni, kita pastikan kita guna Adafruit dengan I punya IFTT lah. IFTT ni dia hampir sama dengan Blink, kalau nak tahu Blink. So kalau yang Blink ni kita kena trigger juga kan, so dia baru boleh hantar. So yang ni disebabkan saya guna Adafruit, so saya kena letak pastikan trigger ni berdasarkan key yang saya buat sendirilah. So yang ni dia punya wifi ni dia support dengan saya punya wifi, and then MQTT server ni adafruit.com, so saya buat punya password key yang ni. Yang ni dia sama juga yang macam tadi. So yang ni saya gunakan wifi client. Wifi client ni yang tadi juga. So Adafruit ni kita boleh nampak lah dia punya server motor, port dia, name dia, dia punya password. So dekat sini Adafruit dengan MQTT subscribe on off. So saya punya letak dekat Adafruit on off ni, saya buat trigger saya sendiri on off dia punya subscribe. So boleh nampak lah dia punya feed dia tu. So dia boleh detect dekat situ. Okay, next. This one. Yang ni key fruit dia sama macam tadi juga. Cuma kita boleh nampak kat sini apa yang saya buat lah. Serial begin 9600. So yang ni saya start daripada flash lah. So wire begin D1 dengan D2. So boleh nampak lah saya letak input dia punya SDA dengan SCL tu saya letak dekat D1 dengan D2 lah untuk ada connection. So bila dah start, bila dah bagi voice, so dia akan LCD begin, maksudnya dia akan display sendirilah. So bila dah start tu, dia dah connect dengan wifi bila kita dah bagi input. So dekat sini boleh nampak delay 500, so dia hold dulu untuk masa 5 saat macam tu. So bila dah display dekat dia ada OK kat situ. So dekat sini bila kita dah bagi voice, dia cakap OK, and then dia akan detect lah dekat server pin. Saya letak dekat D3. So server pin ni mana-mana pun boleh, D1 pun boleh, D2 boleh, D3 boleh, D4 pun boleh. Tapi saya letak D3 sebab D1, D2 saya gunakan untuk sebagai LCD punya lah, display punya. So close angle saya letak kosong. So yang ni, this one boleh nampak lah, yang ni yang untuk waktu punya. So apa-apa yang ada waktu, so saya letak dekat sini lah, dia bersamaan dengan 12 jam. So get hour, get minute, get second tu sama juga. So bila saya letak kata ada waktu, so dia akan keluar lah LCD print time. Okay, for this one, yang last kali lah yang coordinate expression ni. Yang ni boleh nampak saya punya trigger waktu dia untuk close servo motor. So kalau perasan servo motor ni saya just buat open angle. So saya hanya buat delay dalam 5 saat. So dekat sini bila dah bagi voice, terus dia buka tu, dalam ni kita nak pastikan bagi cukup dalam satu cawan macam tu. So ada dalam 5 saat. So bolehlah terus dia close angle. Yang tu sajalah. Okay, yang ni untuk conclusion and suggestion. Okay, conclusion and suggestion to survey and review based on previous product. The strength of this project is very high because it meets the needs of consumer and also has a lower cost compared to products sold in the market now, and even this storage container upgrade based on the problem faced by the other container. And suggestion ni mungkin saya kena improve dekat dia punya kualiti barang dia, bentuk barang. So maksudnya lebih cantik lagi lah. Macam yang ni hanya kita punya bahagian display. So dia kalau boleh masa ke depan kita boleh mana tahu dia akan masuk ke produk. Sebab yang sekarang yang kalau kita boleh lihat dia hanya ada push button sahajalah yang sekarang ni. So tak ada lagi yang bagi voice. So bagi voice kalau aku ke home ni sama juga saya cakap untuk sapu ataupun tutup light on atau light off. So yang ni pun boleh kita guna untuk produk-produk yang lain untuk kita upgrade. So ini Mr. Tun. So Mr. ni
Boleh tengok saya start daripada week 1 lah, kalau boleh daripada apa-apa yang penulis saya cakap. So sampailah week 13 saya buat projek sendiri lah. So itu saja. Lepas tu saya akan bagi juga video demonstration, tapi berasingan sebab saya dah saya akan compilekan dengan video demonstration untuk next slide ni. So boleh tengoklah dia punya demonstration dari mana, apa semua. So dari situ barangkali untuk yang produk tu nak dia punya barang input tu ada kegagalan yang untuk demonstration. So itu sahaja. So sekian, terima kasih. Ni saya ada buat menggunakan breadboard sebabkan kegagalan pendekatan PCB sebab saya punya Node MCU ni tak dapat detect for this one. Node MCU ni ada kegagalan, dia punya chip ni ada kerosakkan, so saya ganti dengan ni. So bukan tu saja, dia ada dua kegagalan sebenarnya. So dekat sini saya letak untuk D1 dengan D2. So boleh nampak dekat sini D1, D2 dengan D3. So yang ni adalah ground dengan input dia punya volt lah. So D1, D2 and D3 saya akan letak dengan SDA dengan SCL lah. So maksudnya dia akan connected dia akan dengan LCD display. So dekat sini saya akan buat demonstration lah. Google ni kita setkan untuk nak bagi web server. So activity ni dia akan hantar maklumat lah untuk Google Home, bila kita hantar voice melalui Google Home, dia akan detect daripada Adafruit yang dia adalah web server juga. So this one kita akan set FTT. So FTT ni ada dua upload daripada start feedrise in the morning untuk bila kita setkan pagi, siang, malam, ataupun kita boleh masukkan waktu. Untuk yang start rise dan send data to on off feed. So yang ni this one kita just masukkan phrase yang mudah lah untuk yang kita faham ataupun dapat detect. So dekat sini kita akan tekan. So yang ni dah saya connected lah. So yang ni last run dah 18 kali. So yang ni kita try, kita boleh tengok lah dia punya ni configure. So yang ni saya dah on off. So add ingredient ni kita akan create lah. Yang ni feed ni on off daripada saya punya data daripada Adafruit ni. So this one untuk yang ni then. So bila kita say simple phrase, so contohnya saya akan letak phrase yang start rise ataupun action start ataupun rise feed. So assistant ni akan jawab respon lah, okay feed rise finish. So dalam ni ada banyak language, so boleh pilih lah yang mana. So this one apabila kita hantar apabila kita cakap semua tu, so dia akan bagilah configure yang kita nak. So dia akan hantar data balik kepada Adafruit. So this one contoh macam saya letak Google Home. Okay Google. That's me. How can I help? Yang ni dia cakap lah tadi macam action start. So kalau kita nak mudahkan pun boleh action start daripada sini, action start. So dia akan jawab lah. Okay, finish kan. Action start. Okay, feed rice finish. So dia akan start bergerak. So delay dia lambat sikit. So dia akan bergerak lah.
So dia punya delay ni saya letak dalam 3 saat macam tu. So ini dia akan keluar input dekat sini.